Assalamualaikum semua. Nama saya Iman. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2013. Waktu zaman belajar di sebuah kolej swasta bertempat di Kelana Jaya. Banyak kisah pahit getir dalam rumah tu. Ada beberapa kisah yang saya nak kongsikan kepada peminat kisah seram. Kita mulakan dengan cerita yang pertama. Rumah saya ada 2 ruang tamu, 3 bilik, 2 bilik air. Ketiga-tiga bilik ni saya pernah duduk. Sem 1 saya duduk bilik master bedroom. Dalam bilik ni ada 3 katil double decker. 1 katil berhadapan pintu tandas, lagi 2 digabungkan jadi bentuk L. Saya punya katil menghadap tingkap dan katil senior saya menghadap katil pertama tadi. Kisahnya bermula bila senior saya balik dalam 2 pagi. Ketika melangkah masuk, dia melihat semua dibuai mimpi, tak tahu kenapa. Semua tidur awal masa tu. Kalau tak, bukan main susah nak tidur. Selesai bersihkan diri, dia pun terus tidur. Tetapi lenanya tak panjang. Sebab selang beberapa jam dia terasa seakan-akan ada orang yang mengejutnya. Dia pun terjaga dalam keadaan mamai dan melihat saya dan Zul di sebelah kiri nyenyak dibuai mimpi. Bila toleh ke belah kanan, dia terpandang katil di hadapan tandas. Di katil atas bahagian tangga, dia nampak seorang member serumah tengah duduk kaki menjulur ke bawah badan menghadap tandas. Manakala mukanya pandang tepat ke arah dia. Muka, badan semua seakan-akan megat. Bukan nama sebenar. Sambil senior saya tu memanggil, "Megat, oi, Gat." Tapi tak ada respon. Dia hanya renung tepat di muka senior saya. Rumah kami ni, bila nak tidur, semua lampu ditutup. Kecuali lampu koridor dapur saja yang dibuka. Dan pintu bilik dibuka sikit untuk bagi sedikit cahaya masuk ke dalam bilik. Senior saya terasa lain macam. Terus dia tarik selimut selubung hingga terlelap. Bila esoknya masing-masing sedang bersiap untuk pergi ke kelas, senior saya ni bangun and tanya saya, "Mana si Megat?" Saya pun membalas. Dia cakap, dia tidur rumah member. Kenapa? Senior saya diam tak menjawab. Masa pun berlalu. Petang tu senior saya pun cerita apa yang dia lalui malam semalam. Menyudahnya saya pula risau. Dalam kepala berfikir macam mana saya nak tidur malam ni. Malam pun sampai. Saya tak boleh tidur. Mata terkebil-kebil. Masuk ajib pukul 2 lebih bila semua dah tidur dalam keadaan sunyi sepi. Tiba-tiba saya terdengar bunyi plastik. Saya dengar orang main plastik macam plastik makanan. Saya tak berani mencari bunyi tu datang dari mana. Saya cuba lelapkan mata sambil menghadap dinding. Sampailah azan subuh baru hilang. Barulah dapat lelapkan mata. Kesudahannya esok saya MC, tak datang kelas. Cerita yang kedua. Lepas sahaja saya kena dari cerita yang pertama ni, saya pun boraklah dengan senior-senior saya. Mereka cerita, bilik pertama tu ada orang gantung diri dan mati. Dan tandas di luar tu ada orang luar negara mati overdose dadah. Rumah yang kami duduk ni, dah beberapa bulan rumah tu dijadikan rumah student. Dia orang tahu dari security guard dan ada jiran yang bagi tahu. Bila masuk semester kedua, saya dapat bilik yang betul-betul berhadapan dengan tandas. Bilik yang ini hanya ada 2 katil double decker sahaja. Penghuni rumah ni ramai, 13 orang kesemuanya. Kisah bermula apabila, pada satu malam tu, masing-masing tengah buat assignment dekat ruang tamu depan. Tiba-tiba senior-senior saya ni keluar bilik sambil membuat riuh. Sebab nak sambut ulang tahun salah seorang senior. Mereka letak kimi si birthday boy dekat tandas bilik pertama itu sebab nak simbah air busuk yang dicampur dengan pelbagai benda. Bila dah simbah tu, keadaan memang sangat riuh. Dalam keadaan riuh tu, tiba-tiba terdengar satu bunyi hentakan di dinding. Senior saya seorang ni, dia balas balik 2 kali bunyi ketukan tu. Mereka ni balas-membalas sampailah kali keempat. Tiada kedengaran lagi bunyi ketukan itu. Kami ingat jiran atas dah letih atau dah malas nak layan. Selang beberapa saat, bunyi yang lebih kuat dan bertalu-talu dari sebelum ini. Semua terdiam dan menyepi. Masing-masing memandang antara satu sama lain. Dan senior saya cakap, "Ini bukan manusia." Semua senior masuk bilik masing-masing. Dan saya tak boleh tidur sebab nak habiskan assignment yang harus diserahkan esok. Saya tak tidur di bilik sebab hentakan tu datang dari jiran atas betul-betul di atas bilik sebelah saya. Maka saya bentang tilam dekat ruang tamu.
Lebih kurang pukul 3 pagi, saya nak rehat sekejap. Saya bersandar pada dinding. Sambil nak nyalakan rokok, sambil mata saya memandang ke arah bilik yang pertama dan kedua. Saya ternampak macam ada satu kepala meninjau ke arah saya dari bilik yang pertama. Bulu roma saya mula meremang. Cepat-cepat saya tumpukan mata saya ke arah laptop dan buat-buat tak nampak makhluk tu. Dalam pada masa yang sama, bunyi ketukan yang tadi masih berbunyi. Saya menghadap komputer riba saya dan tak pandang kiri kanan walaupun saya rasa macam nak pandang. Memang mata saya menghadap komputer riba, tapi ada lampu dari koridor dapur yang sama-sama membuatkan ekor mata saya macam perasan ada sesuatu yang masih meninjau. Saya buat bodoh sampai saya pun tak perasan kepala yang meninjau tu dah tiada. Dan sehinggalah azan subuh berkumandang, bunyi itu semakin reda dan hilang tak kedengaran lagi. Selepas azan subuh, bila hari dah cerah sedikit, saya dengan rakan serumah yang lain naik ke tingkat atas untuk mengenal pasti siapa penghuni rumah di atas rumah kami. Sampainya di atas, kami agak terkejut kerana rumah tersebut sudah lama ditinggalkan dan tak berpenghuni sebab banyak risalah-risalah lama dan surat-surat dibiarkan berselerakkan di depan pintu rumah tersebut. Sejak dari kejadian hari itu, kami masing-masing menjaga adab di rumah kami, tidak terlalu bising, tidak terlalu berlebih-lebih, sentiasa beringat, bukan kita sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Sekian cerita saya kali ini. Terima kasih cerita seram rakyat.